Saya tuan-tuan, setiap 10-15 minit sebelum solat, saya akan mesej pada seseorang. Selamat Zuhur, selamat Asar, selamat Maghrib, selamat Isyak. 5 kali. Yang saya mesej ni, dia tak boleh sembahyang. Baru peluk Islam hari Isnin lepas, saya Islamkan dia. Cina. Orang Sibu, Sarawak. Tuan-tuan, speaking London, educated. This is a cat, this is a dog. Yes, no, understand. Speaking London, tuan-tuan. 24 tahun. Dia tak boleh sembahyang lagi. Bila saya bagi dia mesej, dia kata, hati saya nak hancur Ustaz, sebab saya tak boleh sembahyang lagi. Carikan dia sejadah, carikan dia telekung, carikan dia Iqra', carikan dia guru, carikan dia DVD, biar dia belajar. Dia tak boleh. Saya kata ikut dulu, kawan, movement dia. Orang nak sembahyang tak boleh sembahyang, nak sembahyang. Orang tahu sembahyang tak sembahyang. Faham tak faham? Tak faham. Aku pun tak faham. Tuan-tuan, senang tak nak hijrah macam tu? Biasa makan babi, tuan-tuan. Saya tak sebut khinzir, saya sebut babi. Sebab apa? Kalau sebut khinzir tu macam arnab je rasanya. Makan babi, minum arak, seluarnya pendek, kakinya panjang, bajunya sendat, dadunya bidang, rambut berterbangan, bak Pontianak, gua Musa. Nak tinggalkan ni kepada Islam senang tak? Nak pakai tudung senang tak? Nak pakai jubah senang tak? Nak tinggal arak senang tak? Bukan senang. Sifat maksiat lazat. Sebab tu orang bila buat maksiat, dia buat berulang kali. Untuk meninggalkan kelazatan maksiat, dia kena ada satu benda, kelazatan dalam mengabdi diri pada Allah. Baru dia boleh meninggalkan maksiat. Bukan senang. Seorang anak murid saya dah 10 tahun Islam. Keluarga dia tak tahu dia Islam. 10 tahun. Setiap kali dia balik, mak dia bagi dia makan tu macam mana elak, pandai-pandai dia. Saya tanya dia, Din, babi ni sedap masak apa dia? Saja tanya. Babi ni Ustaz, letak sebut kunyit, garam, goreng, nyaman Ustaz. Dia punya sedap dia tu, dia cerita tu, Allah, macam daging rusa gitu tu. Nak tinggalkan daripada dia senang. Seorang lagi budak Ipoh, perempuan, anak tunggal, peluk Islam. Kalau ayah saya ugut nak bunuh saya tak kisah Ustaz. Dia ugut nak bunuh mak saya. Dia kata mak saya tak pandai jaga anak. Anak boleh peluk Islam. Senang je? Bukan senang. Semua itu perlu kepada kekuatan untuk bersama-sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita belum solat, tegur-tegurkan. Kita pergi kuliah, anak kita belum bangun tidur lagi, dah akhir balik, tak pernah tegur. Dia meninggal dalam tidurnya, kita diheret oleh Allah dalam neraka kalau tak tegur. Sebab nak masuk dalam hati itu roh, bukan senang. Sebab Allah ciptakan manusia dengan benda dan roh. Roh, benda dan roh. Ini benda, kotak ni, yang ni roh. Dua-dua perlu diberi makan. Siapa dekat sini lahir daripada pokok bulu betul? Tak ada. Maknanya daripada mak lah. Sama dengan saya. Sama kan? Maknanya daripada mak, sumber dia air mani. Siapa sebut? Allah. Siapa sebut? Sains sebut. Inna ahadakum la yajma'u fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kamu dalam rahim ibu kamu 40 hari air mani. 40 hari lagi seketul darah, 40 hari lagi seketul daging. 40, 120 hari. Ketika umur 120 hari, 20 hari, thumma yursalu ilaihi malak. Allah kirimkan seorang malaikat. Apa kerja malaikat? Fayanfukhu fihi ruh. Unsur kedua masuk, satu benda, satu roh. Benda air mani tadi. Kalau jatuh tengah-tengah surau ni, saya buat pengumuman, air mani siapa ni? Air mani saya Ustaz, air mani saya. Ada? Tak ada. Hinanya kita, ayam tak patuk, itik tak sudu.
Air mani berubah menjadi manusia. Allah masukkan roh umur 4 bulan. Sebab tu ibu mengandung 4 bulan, dah rasa tak ada pergerakan? Ada dah? Yang mengandung lah. Saya tak pernah mengandung. Laki-laki mengandung tapi tak melahirkan anak, besar perut. Sebab tu ibu mengandung, Islam ajar pegang perut sendiri, baca doa, baca surah-surah Luqman, surah Yusuf. Pegang perut sendiri, jangan pegang perut bapak ya. Perut sendiri. Nak ceritanya roh dah ada. Maksudnya akhir saya sebut. Akhir sebut akhir suka Bila Ustaz balik geram. Akhirnya bila Allah ciptakan dengan dua unsur ini perlu diberi makan. Bila beri makan, mestilah unsur manusia, iaitu benda, beri makan benda, susu. Allah sebut wa fisaluhu fi amain. Susu anak 2 tahun. Kalau tuan-tuan pergi ke Hospital Bersalin HKL Kuala Lumpur, dia ada poster besar. Poster mak lembu, anak lembu, bayi manusia merangkak. Bayi. Anak lembu kata apa? Tak malu nak nenek mak kami. Anak lembu tu sindir bayi manusia tu. Maksudnya kita orang, anak orang beri susu lembu. Tuan-tuan pernah tengok lembu susukan anak dengan susu orang? Pernah? Tak pernah, sebab dia nak anak jadi lembu. Orang, mak orang, bapa orang, anak orang susunya lembu. Lembu pening sebab orang mempertahankan kelembuan. Aku nak mempertahankan apa? Bila anak pagi petang siang malam masuk unsur benda, binatang, dia besar menanduk menendang. Tu yang dah besar dia tendang kepala bapak dia. Dekat mana Kedah, ayah sedang solat, dia tendang kepala ayah. Melayu Islam, dia panggil mak dia anjing, dia panggil ayah dia babi. Di Dungun, ayah dicangkul oleh anak. Di Kemaman, ayah di rotan meninggal. Di Maran, ayah dirantai. Di Kelang, ayah dikapak ketika tidur. Di Kelang, mak disiram dengan minyak petrol, nak dibakar hidup-hidup oleh anak sendiri. Semuanya ini dilakukan oleh manusia yang beragama Islam, orang Melayu, bangsa Melayu. Dia tidak menjadi manusia. Antaranya yang kedua, unsur roh. Sebab tu bila kita ni mati, tanah. Cantik mana muka kita, bulu mata kita 5 helai tebal macam bulu mata lembu Felda. Pakai kontak lens, pakai macam-macam lah. Ku putih barulah putih. Bila mati dalam tanah masuk. Rambut merah macam penyapu longkang. Mati ke tanah juga. Sebab benda sifat dia ke bawah. Nampak? Ke bawah. Roh atas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah kata. Orang mati mata kata. Roh keluar atas. Roh ke atas. Sifat roh ke atas. Apa roh? Solat, roh zikir, roh Quran, roh kuliah, roh inilah benda-benda makanan yang ke atas. Sebab itu bila dia jadi benda, dia ke bawah, roh ke atas. Bila kita tak ada roh, hijrah hati kita kosong. Hati kita kosong, dia tidak memberi kesan. Kenapa orang berdoa tak menangis? Allahu ya Allahu ya Allah, Allahu ya Allahu ya Allah. Malam-malam 2-3 pagi menangis, tuan-tuan sebut nama Allah. Ada orang berdoa bahasa Melayu menangis. Orang meninggal tak menangis Pak Imam. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma kaya. Allahumma anta kaya, sampul tebal ni. Allahumma anta rabbuhu wa anta masuk. Allahumma tak nangis. Biasa je. Wahai Allah, jadikan kubur si fulan ini salah satu taman daripada taman syurgamu. Ya Allah, si fulan ini tidak solat. Ya Allah, si fulan ini tidak tutup aurat. Bila mati datang ke surau, bila hidup tak bagi surau. Cuma keluarga tak tahu malu bawa pergi surau. Aku nak buat macam mana ya Allah? Aku imam surau. Aku doa pun main-main. Kalau ikutkan aku ya Allah, aku angkat lombong pucung.
Buaya pun tak nak makan sebab tak ada cop halal jangkit. Hidup tak mari surau, mati mari surau. Apa barang? Orang berdoa menangis, bahasa Melayu menangis. Orang baca Yasin, hari Khamis malam Jumaat, Yasin wal Qur'an. Dia baca tekong kan? Yasin, kawan tu buka pintu, Yasin wal Qur'an. Tak pergi, kedai tempat biasa, kedai mama. Nanti aku mari, okey aku. Wal kedai tempat biasa lah. Biasa. Ada orang baca Yasin menangis. Pernah tengok orang baca Yasin menangis? Berhenti ke area dia kat depan tu baca Yasin menangis. Yasin wal Qur'an. Anak dengan isteri dalam kereta dah. Isteri kata, Maman pergi minta kunci kat ayah. Nak pergi saja tengok ayah menangis. Anak pusing. Kalau berani minta kunci, kalau sepak sampai payah jalan sana. Macam mana Man? Gagal mak. Kalau mak berani, mak pergilah. Kau ni pun tak boleh harap. Isteri datang, bang, bang. Ya, suami tengah, Yasin. Lagi tadi, Yasin. Isteri pun pusing. Mak, macam mana kunci mak? Mak pun gagal juga. Kau faham cerita dia? Dia tak faham ayah mertua dia. Dia baru kahwin dengan suami dia 11 tahun. Suami tu menangis sebab teringat arwah bapa dia. Pernah mengajar dia muqaddam alif bata sampai boleh membaca Yasin. Dia baca Yasin mengenangkan kasih dan jasa ayah dia dulu. Tu yang menangis. Sebab dia ada roh dalam jiwanya, bacaannya, doanya. Anak murid saya 3 tahun lepas, umur dia 12 tahun ketika itu, nama dia Firman Shah. Sebulan sebelum Ramadan, Bar Express langgar sebuah kereta dekat Kota Tinggi. Itulah ayah dan ibunya, meninggal dua-dua. Ayah dia jual bihun sup. Kalau ada kuliah ni kat Johor, surau masjid, dia jual bihun sup kat luar. Berapa sen jual bihun sup tuan-tuan? Cuma dia sebut, Ustaz, saya nak anak saya hafal Quran, bila saya mati senang. Bihun sup ni, orang jual bihun sup ni boleh fikir tentang mati. Kita yang tak jual bihun sup ni tak nak fikir tentang mati. Teruknya kita meninggal tuan-tuan. Budak 12 tahun jadi imam solat jenazah kat masjid. Saya selalu pesan anak murid saya, apa-apa berlaku, kita talqin, mandi, kafan, solat, semua kita buat. Kalau mak kita, ayah kita. Dia pergi kat depan, dia kata, Tuan Imam, ini arwah mak ayah saya jadi imam untuk mereka. Imam dengar tengok budak kecil 12 tahun. Imam ketak tuan-tuan. Imam Johor ketak. Dia takut. Patut dia kata, Alhamdulillah ada anak yang soleh. Imam takut kenapa? Siap dia kata, saya tak bertanggungjawab kalau apa-apa berlaku. Imam apa ni? Aku tak faham. Bila dia diri kat depan, pakai klip mic, Allahu Akbar. Habis 4 takbir, doa bahasa Melayu, pendek dia. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, dan rahmatilah ya Allah kedua-duanya, kerana telah mendidik kami masa kecil dengan Islam. Satu masjid menangis. Kenapa menangis? Budak ni dia baca dengan roh dalam hati dia dan kasih sayang pada ibu bapa dia. Maka dia memberi bekas dalam kehidupan. Kita nak anak kita hijrah ini semua ada roh. Faham? Maksud dia engineer solat, dia lawyer tutur arwah, sebab ada nilai hamba dalam hati dia. Dia guru, dia solat. Pilot, bawa kapal terbang, azan, autopilot. Allahu Akbar. Ketika ini aku bukan pilot, aku hamba. Anak dia lawyer, azan, Allahu Akbar. Ketika ini aku bukan lawyer, aku hamba. Walaupun anak kita tak belajar tinggi, kerja dia sapu-sapa, cleaner, azan Zuhur, ambil wuduk dekat tandas awal, dia bentang soal kabar metro, Allahu Akbar. Dia doa bahasa Melayu, Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa kedua orang ibu bapa aku, dan rahmatilah ya Allah kedua-duanya, kerana telah mendidik aku masa kecil dengan Islam, sehingga aku hari ini aku bersolat ya Allah.
doa anak di tepi tandas awam ini sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia anak yang soleh. Belum tentu anak kita yang gaji 10,000 boleh bawa kita masuk syurga. Silap bulan anak kita yang kita tak berapa pandang sangat, itu yang bawa tangan kita tarik bawa masuk syurga Allah. Sebab tu jangan nilai anak dengan nilai benda. Pandai anak saya ustaz dapat 10A. Berapa ramai pelajar saya universiti masuk kelas pukul 8 pagi, subuh tak solat. Hebat tak hebat? Tak hebat lah. Hebat dapat 10A pada pandangan kita. Tak solat pada pandangan Allah, ahli neraka. Maksudnya anak kita yang kita sayang nak tolak kita masuk dalam api neraka Allah. Hebat lagi? Tak hebat. Cantik ustaz anak saya, rambut dia merah. Yang merah cantik itu kalau tak ditutup, dia ahli neraka. Ra'aitu imra'atan mu'allakatan bi sya'riha wa yaghli dima'uha. Aku melihat perempuan yang digantung dengan rambutnya, menggelegak kepala otak dia. Kenapa? Itulah perempuan yang tidak butuh auratnya daripada lelaki di dunia. Sebab itu kita hijrahkan semua tersebut. Bawa-bawalah anak kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil cucu kita. Sebab kita nak dia jadi anak yang soleh. Bawa. Dan dia bukan kerja yang senang. Dia kerja yang payah. Nak bawa ke masjid tak sama bawa pergi ke supermarket. Bawa pergi pasar tani tak sama. Sebab itu nak masukkan nilai tersebut. Jangan nanti anak kita balik luar negeri, gaji dia 40,000, kita tegur dia, sejak kau balik England ni tak pernah ayah tengok kau solat. Dia jawab kita apa agak-agak? Orang tua, aku bagi kau sebulan 10,000, kau boleh diam tak? Akhirnya kita jadi bapa subsidi. Habis kuliah subuh duduk kat warung sembang, anak aku tak boleh tegur. Tegur tu 5 km banyak, tak boleh tegur. Kita jadi bapa subsidi. Tetapi sampai-sampaikan tegur. Kalau tak tegur berbahaya. Sebab itu yang kita nak hijrahkan. Yang duduk di dalam ini hati kita, hati anak kita perlu dibersihkan. Banyak buat program-program yang di luar daripada surau masjid. Sebab orang muda tak mari sini, orang muda dekat padang bola, orang muda dekat tepi jalan buat program. Tetapi anjuran surau, insya-Allah orang muda akan datang, buatlah sukan dan sebagainya, buat kat Kemesar, buat paintball. Dia suka main macam ni, dia nak cuti ni, fikirkan. Dia suka dekatkan dia dengan surau. Tapi ada orang dia tak suka orang muda mari surau masjid, kadang-kadang dia allergic. Ada orang marah saya, ustaz, tengok budak tu solat pakai seluar jeans. Tengoklah. Aku ni marah dia, bukan budak tu, aku. Tengok tu lah. Saya tengok. Kenapa? Tengok seluar dia. Lah budak muda sekarang, seluar dia kan londek, underwear kat atas, spender, seluar kat bawah. Dia pakai boxer. Saya kata saya tengoklah. Tegurlah ustaz. Tegur apa? Dia punya t-shirt dengan dia punya boxer tu, underwear tu tak terangkat, aurat dia tutup, solat dia sah. Biar budak tu cakap saya lugu tu. Ustaz, lugu. Habis solat saya kata, bro, gua respect sama lu bro. Nampak raga tapi semayang, dalam hati ada taman. Betul ustaz, betul. Tapi gua ingat lu punya spender ni, underwear mesti mahal. Mana ustaz tahu mahal? Kalau tak mahal lu tak tunjuk. Betul ustaz, RM100 selai. Mahal. Tapi lain kali kalau lu solat bro, lu angkat seluar lagi champion. Betul ke ustaz? Betul. Sebelum dia pergi tuan-tuan, dia calik saya. Ustaz, gua calik sama lu sikit boleh? Okey, calik. Lu memang champion ustaz. Hati dia tak pecah. Dia tak tinggal masjid. Semayang dia sah. Sebab jiwa orang muda memang begitu. Nampak saja dia itu hara, tapi hati dia tenang. Anak-anak kita marah tak lama kan? Yang marah lama siapa? Kita. Anak kita nampak hurah, dia tak lama. Sebab orang muda, hati dia itu sebenarnya nak rapat. Jadi saya minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kita selamat menyambut Ma'al Hijrah hari 19 Ma'al Hijrah. Mudah-mudahan Allah beri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar kepada kami, dan ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, siapakah yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa adik-beradik kami. Ampunkan dosa anak-anak kami. Ampunkan dosa sahabat jiran kami. Masih ramai di kalangan mereka, ya Allah, yang tidak mengetahui akan keindahan agamamu ini. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami, yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan salat, anak yang menutup aurat, anak yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh mengajar kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang nazak, ketika kami sedang sakratul maut, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, ya Allah, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami, dan Engkau akan azab kami. Ya Allah, bakal terakhir dan seterusnya kami merayu padamu. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.